Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang tajuk tempat tinggal jin dalam tubuh manusia. Saya merujuk kepada satu kitab yang diberi nama Ruqyah Mandiri khusus untuk muslimah yang telah dikarang oleh Sahibul Fadilah Ummu Rafiq Ibadur Rahman, seorang ustazah lah di Rehab Hati di Indonesia. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita ketahui, jin itu memang wujudlah, dan salah satu benda ghaib yang kita perlu imani, alladzina yu'minuna bil ghaib, ila akhir ayat surah azim. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberitahu kepada kita bahawasanya jin itu mengalir di dalam darah anak Adam. Anak Adam ini termasuk kita semualah sebagai manusia, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan tentang tempat tinggal jin dalam tubuh manusia, di mana kebiasaannya jin suka duduk ataupun tinggal di dalam tubuh kita. Kadang kita rasa sakit atas bahu, kadang di pinggang, kadang di perut, kadang di kedua mata, kadang di sesak nafas, di jantung kita, hati kita, ulu hati dan sebagainya. Jadi kita nak tahu secara ilmiah pada malam ini insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, yang baru masuk tolong share dahulu, moga-moga bermanfaat untuk seluruh masyarakat di luar sana, khususnya kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tuan-puan dirahmati oleh Allah, kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Baik, tempat tinggal jin dalam tubuh manusia. Bismillah. Kita mulakan tuan-puan. Setelah kita menghadang dan bertahan habis-habisan dari setiap serangan jin, saatnya kita berdiri dan membangun senjata untuk menyerang. Kadang kita bukan sekadar buat benteng diri, tapi kita kena menyerang mereka sekali-sekala. Kena serang. Sebab apa? Sebab jin dan syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Bila musuh, mereka serang, kita bukan sekadar benteng, kita kena serang balik. Allah SWT gazet di dalam Al-Quran, dalam wahyunya kalamullah, bahawasanya syaitan itu musuh kita
Jadi kita kena buat musuh, bukan buat kawan dengan bangsa jin syaitan ini. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Kata Allah SWT, sesungguhnya mereka semua ini, para jin syaitan, musuhnya nyata bagi kita semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, gempur mereka di titik-titik persembunyiannya. Bagaimana nak menyerang mereka? Mereka dah lama serang kita jin syaitan ini. Ada cara nak menyerang mereka kembali, iaitu melemahkan gangguan mereka pada titik-titik sendi yang berada di badan kita bagi mereka yang diganggu jin lah, yang pernah kerasukan, termasuklah sihir ke, saka ke, jin pecinta ke, jin yang balas dendam, gangguan rumah kan, dan sebagainya, yang beri efek ataupun kesan kepada diri kita sendiri. Jadi antara titik-titik yang mungkin ada di badan kita yang menjadi persembunyian ataupun tempat tinggal bagi bangsa jin syaitan yang mengalir dalam tubuh kita melalui pembuluh darah kita, ada 7 tempat bersarangnya jin di dalam tubuh manusia. Ada berapa tempat? 7. Ada berapa tempat? 7 tempat utamalah yang bersarangnya jin syaitan di dalam tubuh manusia. Ada 7 tempat bersarangnya jin di dalam tubuh manusia. 7 tempat. Yang pertama adalah di pundak. Pundak kat mana ni? Di belakang bahu kita. Terutama di mana? Di sini. Loh, sini nak tunjuk. Terutama di sini. Pusing belakang. Okey. Ni. Sini. Ni ada sini ada tulang. Tulang apa dia panggil? Saya ingat tulang kepala dia panggil. Sini ada tulang di bawah kebiasaannya. Ni di bawah tulang leher ni. Bawah ni. Antara kedua bahu. Di sini. Kebiasaannya kalau kita bekam di sini dipanggil al-kahil. Sebab tu titik ini titik bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah. Titik ni. Sebab tu bila kita ruqyah kita letak tangan. Kadang kita tepuk. Kadang kita tepuk di sini. Di sini biasanya banyak persembunyian menjadi sarang jin duduk dalam tubuh manusia. Sebab tu bila kita ruqyah kita tepuk sini. Tepuk dengan menggunakan tapak tangan ni. Okey. Okey. Baik. Sebab tu di sini ramai sakit. Berak dan sebagainya. Okey. Sebab tu titik bekam pun di sini. Itu yang pertama. Titik tempat jin yang pertama. Okey. Sebab tu kalau orang histeria 2 tempat. Pertama di kepala kita tepuk, kemudian di pundaknya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, itu yang pertama di pundak. Yang kedua, tempat persembunyian jin, tempat tinggal jin dalam tubuh manusia adalah sepanjang tulang belakang. Sepanjang tulang belakang. Kalau tekan dengan hujung jari boleh ke Ustaz? Boleh, tapi tekan boleh, tapi kebanyakannya lebih berkesan kita tepuk. Sebab tu kalau tuan-puan tengok saya pernah buat live ruqyah, saya tepuk di situ. Dan mesti ada rangsangan di situ. Sama ada bergegar tubuh dia ataupun kalau kita letak saja di pundaknya tadi, kita rasa perawat rasa macam ada aliran elektrik yang mengalir dalam badan dia. Dan kita rasa di telapak tangan. Itu yang akan dirasai oleh perawat lah. Kalau ada jin dalam badannya. Kebiasaan memang itu, kalau ikut pengalaman saya memang begitu rasanya. Baik, sekali lagi yang kedua adalah sepanjang tulang belakang. Sepanjang tulang belakang. Tahu tak tulang belakang ni tulang belakang? Tulang belakang loh ni type C dipanggil. Type C. Yang melengkung macam C. Okey. Maksudnya tulang sulbi dia ke dalam. Dia ada manusia tulang sulbi dia keluar. Tu bab lain. Okey, dalam saintifik di hospital saya tak tahulah dia panggil apa, tapi dalam perubatan kita panggil dia type C. Okey, dia ada type S, type Z tulang bengkok. Okey, ini type C. Sepanjang tulang belakang ini menjadi titik persembunyian jin. Sebab tu bila kita ruqyah kita ada tepuk macam ni. Kita tepuk. Bukan atas tulang kita tepuk, tepi tulang. Kita tepuk. Sapalah di pinggang. Kemudian kita tepuk sini pula sambil baca ayat-ayat ruqyah. Kadang kita tekan macam ni. Kita naik. Kadang apabila kita tekan kena molek tepat pada tempatnya bersarang, kadang kita rasa macam aliran elektrik ketika kita membaca. Kadang dia bergegar. Itu hanya dapat dirasakan oleh perawat dan pesakit saja.
Itu. Terutama kebiasaan pengalaman saya, terutamanya adalah di bahagian mana yang banyak? Bahagian ni. Sini memang rasa. Gegar rasa. Yang kedua, di mana? Di bahagian ni. Pinggang. Biasa. Sebab tu, kalau saya banyak ruqyah, saya banyak tok tangan sini, ataupun saya tekan sini, ataupun saya tepuk. Ataupun saya baca tiup. Kalau ada perempuan, saya minta perawat, pembantu peruqyah wanita lah. Kalau wanita, kalau lelaki, saya buat sendirilah. Okey. Sebab tu, tepuk boleh, tekan boleh, tiup pun boleh. Ataupun letak pun boleh, baca. Ataupun tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau memang dia kerasukan, memang dia confirm dah kerasukan ada jin, senang saja tuan-puan. Kita baca, kita tiupkan tangan kita, kemudian kita baca surah Fatihah, ayat kursi 3 kul, dan tiup kembali, dan kita buat macam ni, letak je. Dia akan terus menangis, sakit, seakan sakit, menangis, bergegar badannya. Kita letak je. Kita dah baca lah. Kita baca apa? Letak je lepas baca. Kita rasa macam aliran elektrik. Berpusing-pusing di dalam badannya. Itu pengalaman lah. Mesti perawat-perawat lain pun mungkin rasa juga. Itu titik yang kedua. Tempat tinggal jin sepanjang tulang belakang. Sebab tu tuan-puan, bekam ni hebat. Bekam ni adalah perubatan daripada langit. Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj bukan sahaja bawa turun solat, tapi bawa turun perubatan, iaitu bekam. Setiap lapisan 7 lapisan langit itu malaikat berpesan ketika Rasulullah nak turun. Malaikat kata, "Hei Muhammad, suruh umatmu berbekam. Suruh umatmu berbekam." Itu galakkan, bukan kewajipan. Galakkan sebagai sunnah berbekam. Jadi antara titik poin sunnah berbekam adalah al-kahil. Kedua-dua ni tulang bahu. Kemudian di sepanjang tulang belakang sehinggalah di pinggang. Sebab apa? Sebab ini adalah antara titik-titik persembunyian bangsa jin. Itu sepanjang tulang belakang. Baik, tempat yang ketiga, titik-titik jin bersarang dalam tubuh adalah belikat, yakni bahu. Di sini tuan-puan kebanyakan. Ini tulang bahu. Dia bukan di tulang tuan-puan, dia ada macam isi. Ni isi. Kita tidak akan rasa tulang kalau kita sentuh. Ni isi. Sini. Sebab tu bila kita ruqyah, kita bukan saja tepuk di sini, kita tepuk juga di sini. Antara belakang bahu ni. Tu. Belikat ataupun orang panggil. Sini. Kita ketuk sini. Pop. Kemudian saya turun ke bawah. Tep. Ini antara memang titik yang saya selalu tepuk ketika rawatan ruqyah. Kerana inilah titik-titik kebiasaannya tempat jin bersarang di dalam tubuh manusia. Bila saya tepuk sini okey, tepuk sini okey. Bila tepuk je sini, contohnya, dia terus muntah. Bila dia ada rangsangan muntah tu, kita tepuk lagi. Tepuk lagi sehingga dia habis muntah. Kemudian kita tukar posisi. Tepuk jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan, sederhana. Tu. Kita rasa gegaran. Tu. Okey, ini kuat. Itu kuat. Itu menyakitkan tak boleh. Ini pondang slow sangat. Sederhana. Nampak? Okey, buat macam ni tangan. Nampak? Okey. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga. Kalau kita tengok titik bekam sunnah Nabi SAW juga ada. Lepas al-kahir di sini, saya tak ingat bahasa Arab apa, tak ingat. Dia ada dua pula di sini. Satu, dia jadi macam huruf V gitu. V terbalik. Sini. Okey, ada juga sini ada. Okey. Itu dah antara yang ketiga, belikat, yakni bahu. Yang keempat, tuan-puan dirahmati oleh Allah, baik, saya bagi bonus pada malam ni. Jadi tuan-puan, saya bagi bonus pada malam ni. Contohnya, okey, biasa saya ada juga bila saya ruqyah, saya tekan juga atas ni, bahu ni. Dan saya pun ada tekan 3 jari di sini sambil ruqyah. Dan juga saya ada tekan antara kedua bahunya, di lehernya, saya tekan macam ni 3 jari. Nampak dah? Ni 3 jari. Di sini biasanya ada muntah ataupun keluar angin yang banyak daripada pesakit. Okey. Kemudian saya pun, ini teknik dia. Tekan sambil baca, adalah ayat dia. Tu rahsia lah, ayat apa. Nanti kita kongsi dalam kelas nanti. Tekan di sini sambil ada ayat dia. Tapi sambil tekan di sini. Ayat apa pun boleh. Tapi kalau ayat tu sesuai
dengan penyakitnya lebih berkesan. Okay. Bukan cekik, tekan. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan pada rahmati Allah, tempat persembunyian jin yang keempat adalah mata. Nah, macam mana nak buat ke mata ni? Kadang sebab tu kalau pesakit, budak-budak remaja memang kebanyakannya di mata dan telinga. Banyak di mata dia boleh nampak benda. Dia tak nak nampak pun tapi nampak. Itu gangguan. Bukan nampak sekali-sekala, nampak sokmo ataupun dalam bahasa kebangsaan selalu je nampak. Okey. Jadi mata. Bila kita nak ruqyah di mata, jangan di tampar-tampar mata tu, dia ada kaedah dia. Kaedahnya macam ni tuan-puan. Okey, duduk. Nampak Okey. Kaedahnya macam ni. Kedua jari kita ni boleh diletak di sini. Minta dia pejamkan mata. Nampak di sini. Dua jari ni letak di sini. Kemudian kita boleh baca beberapa ayat. Antara ayatnya adalah وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu ayat. Yang ada gangguan jin ni, bila dia tengok video-video ni, kita tekan di area ataupun tempat persembunyian, dia akan terkesan juga. Tonton sampai habis. Jadi tuan-puan, ini gangguan mata. Kita baca dua jari ni, ataupun dua jari ni ataupun jari ni tak ada masalah. Kalau dua jari ni boleh letak tengah satu ni. Kalau dua ni letak jari gini, minta dia pejam mata, baca surah Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baca 7 kali. Dan boleh diulang kembali pada ayat فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. 7 kali boleh diulang kembali. Bagi orang yang sentiasa diganggu nampak benda-benda makhluk halus ni, sambil kita gosok macam ni. Okey, baca sambil gosok macam ni. Baca sambil gosok macam ni. Habis baca, tiup dia kedua-dua mata. Tiup, jangan sampai keluar air liu. Tiup angin sahaja. Okey, itu di antaranya. Dan boleh juga menggunakan ayat ini. Tuan-puan cari sendiri ayatnya. Saya tak nak bagi tahu. Tuan-puan pandai-pandai cari. Ayatnya yang kedua, dia ada 4 ayat. Saya bagi 2 je. Pertama, surah Yasin ayat 9. Ayat yang kedua ni tuan-puan kena cari sendiri sebagai langkah usaha. Baik. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Baca 7 kali dan boleh diulang pada kalimah min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. 7 kali, kemudian habis baca, tiup kembali. Macam tu tuan-puan. Itu kaedah yang mudah, sangat-sangat mudah. Okey, seterusnya tempat tinggal jin dalam tubuh manusia yang kelima adalah telinga. Telinga. Sentiasa bermasalah telinganya. Okey, kipas berpusing pun dia boleh dengar satu persatu. Itu menyebabkan dia makin emosi. Orang bercakap jauh pun dia macam boleh dengar. Pensel tu jatuh dari jarak jauh, dia boleh dengar. Itu menyebabkan dia emosi, sangat-sangat terganggu telinganya. Itu boleh jadi. Dia boleh dengar benda yang tak patut dia dengar. Itu mengganggu dia, memanggil namanya dan sebagainya. Itu. Baik. Kalau pening mata ustaz ada gangguan tak? Pening mata macam mana? Biasa pening kepala. Akibat mata sakit, ia pening kepala. Baik, tuan pada rahmatullah Allah, kita fokus kepada telinga pula. Telinga macam tadi juga, kita baca ayat-ayat asas ruqyah, Fatihah, ayat kursi 3 kul pun boleh. Wa ja'alna min baini aydihim pun boleh. Telinga nak tekan kat mana tuan-puan? Telinga kat sini. Okey, macam ni tuan-puan. Ya ustaz, saya nampak semua benda-benda yang ustaz sebut. Buat macam tadi. Amalkan selalu, insya-Allah. Kita berikhtiar mengikut jalannya syar'i, sunnah Rasulullah dibawa oleh alim ulama turun-temurun, dan kita yakini Allah yang Maha menyembuhkan. Kita hanya berdoa dan berikhtiar mengikut apa yang Allah redha. Okey, seterusnya tuan-puan, untuk yang keberapa dah kita tadi, yang kelima di telinga. Nak tekan kat mana telinga ni? Okey. Itu doa. Qauli, perkataan. Yang ini fi'li. Fi'li ini fizikal kita, nak letak ikhtiari kita lah. Syariat kita ni letak ni. Kat mana? Dalam hati, qalbi meyakini Allah yang Maha menyembuhkan. Kita hanya minta kepada Allah. Bukan kita menganggap Al-Quran itu sebagai azimah. Al-Quran itu menyembuhkan. Tidak, Allah yang Maha menyembuh. Itu qalbi. Ini fi'li. Bacaan ini qauli. Qauli, fi'li, qalbi. Okey, faham eh? Tuan-tuan?
Baik. Baik. Di sini, di pembuluh darah ni tubing telinga. Kalau nak tahu macam mana kita menggunakan jari telunjuk tu apa? Jari telunjuk letak di sini, dua-dua ni letak di sini. Okey. Faham Jari telunjuk letak di sini. Okey. Kalau nak tahu betul atau tidak kita letak ni, minta dia nganga. Nganga macam ni. Kita rasa macam lubang di sini. Nganga. Ini pembuluh darah telinga. Okay, suruh dia nganga, cuba nganga. Kita rasa lubang di sini. Itu betul. Jangan tekan terlalu kuat. Biasa, sederhana sahaja. Jangan terlalu kuat. Bahaya pembuluh darah ni. Jangan pukul. Jangan. Tekan sahaja, sederhana sahaja. Okey. Baik. Ayat yang perlu dibaca, ayat asas sahaja. Fatihah, ayat kursi 3 kul dan surah Yasin ayat 9 tadi. Okey, baca sambil tekan. Okey. Jangan suruh dia nganga pula. Tak payah. Okey. Tekan je. Kemudian habis baca, tiup di kedua-dua telinga. Dia tak akan dengar lagi perkara pelik-pelik. Terutama teknik mata dan telinga ini sangat-sangat berguna kepada orang yang sentiasa histeria, terutama di sekolah. Cikgu-cikgu sekolah kena tengok ni. Jangan ni pukul 2-3 pagi telefon kita minta pergi sekolah. Itu sekolah agama, itu sekolah hafal Al-Quran. Takkan cikgu tak dapat nak buat, takkan ustaz-ustazah warden tak dapat nak hadapi histeria tersebut. Ini kena tahu kaedah. Kaedah ini sangat berguna kepada mereka yang histeria. Buat macam tu. Pertama asingkan, kan buat macam tu. Sekejap je dalam masa 2 minit dia boleh sedar kembali. Okey? Itu. Anak saya marah sangat kalau saya baca kat belakang telinga dia kat poin tu. Kenapa nak marahnya? Suruh dia relax. Okey, tenang. Pejam mata. Baca je. Dia ke syaitan yang marah? Itu. Kalau dia marah kembali. Ikut cakap mak. Tu. Diam. Kita kena buat. Kita kena tegas dalam bab ni. Okey. Nombor 5 tadi, tempat bersarangnya jin dalam tubuh manusia adalah telinga. Okey. Setelah mata, telinga. Dan yang keenam adalah kepala. Kepala. Orang yang histeria, kebanyakan jin mengganggu kepala, mata, telinga. Kepala, mata, telinga. 3 ini memainkan peranan. Seperti saya kata tadi lah. Ada fi'li, ada qawli, ada qalbi. Fi'li, qawli, qalbi. Itu mesti ada. Dalam solat pun ada perkara itu. Ini cara beribadah kita kepada Allah. Ruqyah juga adalah satu ibadah. Fardu kifayah kepada kita. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak best lagi, jemput saya pergi ke sekolah. Kalau nak best lagi, tak apa, tak payah bayar pun tak apa, kita buat kerjasama program. Sebab saya pun memerlukan laporan program kebajikan daripada pihak kami untuk saya untuk laporan daripada pihak atasan. Jadi program ni percuma pun tak apa. Jemput saya pergi ke asrama ataupun mana-manalah pihak-pihak yang jemputan. Kalau tak jemput, saya tak pergi. Jemput baru saya pergi. Kita ajar semua sekali pelajar-pelajar berasrama penuh ke staf-staf syarikat ke apa ke ataupun dalam kursus-kursus jabatan pun kita boleh berikan kerjasama untuk mengajar dan terus praktikal. Okey, kena praktikal. Bukan kita tahu saja. Masa terjadi kejadian, kita jadi tak tahu apa nak buat sebab kelam kabut. Sebab tu perlu praktikal ini. Perlu. Kalau di sini tak ada masalah, praktikal yang betul-betul terus di sini. Saya suruh staf praktikal yang betul-betul dan saya menilai. Dan saya membantulah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kena tahu teknik ini. Okey, yang keenam adalah kepala. Kita nak habis dah, tunggu sekejap tuan-puan. Fokus betul-betul dalam sesi perkongsian yang sangat ringkas, sepatutnya menjadi satu kelas sebenarnya. Tapi saya rasa hari ini nak berkongsi ilmu ini kepada tuan-puan kerana saya menerima beratus-ratus panggilan setiap hari. Kata, itu ustaz, tolonglah anak saya kerasukan ustaz. Anak saya tak dapat pergi asrama, tolonglah cepatkan temu janji saya dan sebagainya. Anak saya ni cikgu tak bagi dah masuk asrama penuh. Balik kat rumah, saya tak tahu apa nak buat ni. Cikgu tak bagi dah masuk asrama. Sebab histeria. Masuk asrama histeria. Tu kadang-kala kita bukan saja perlu benteng diri, tapi perlu serang dia juga yang menyerang kita. Kerana dia musuh kita. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara penyerangannya kita ajar. Fi'li, qawli, qalbi. Allah yang Maha menyembuhkan. Yang kita mengetahui, kita hanya membaca doa berikhtiar atas jalan syar'i. Qawli, kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa dari syifa.
Fi'l ni perbuatan menekan titik-titik besarnya jin di dalam tubuh kita ataupun anak-anak kita, ahli keluarga kita. Dia serang kita, kita serang balik. Sebab dia musuh kita. Okay, semangat tuan-tuan. Semangat apa ni? Semangat mak kilau. InsyaAllah musim semangat mak kilau. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat mak kilau kena pakai tanjak. Ambil tanjak tu sekejap. Okey, kita tukar tuan-tuan. Musim semangat mak kilau ni kena pakai tanjak. Ini tanjak dipanggil tanjak laksamana. Kita pakailah sikit. Rasa macam muda, laksamana muda dipanggil tanjak ini. Ini. Kepala nak buat macam mana? Pastikan orang tu ada kepala. Yang pertama. Okey, kalau tak ada kepala macam mana kita nak ketuk dia? Kalau dia tak ada kepala, kita lari tuan-puan sebab dia bukan manusia lagi. Jadi yang pertama pastikan dia ada kepala tuan-puan. Okey, ini ada kepala. Okey. 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 Ini kepala dia tu. Okey. Apa Ini kena gunting rambut ni panjang ni. Hoi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya adalah kepala. Di mana titik kepalanya? Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita kena tepuk atas ni. Terutama yang histeria, bukan letak saja. Kita kena tepuk macam ni. Tuan-tuan buat tangan macam ni. Tepuk. Dalam bahasa mudah adalah katok. Okey. Okey, tepuk perlahan, jangan terlalu kuat. Sederhana sahaja. Kalau terlalu kuat boleh jadi bengong orang ini. Faham? Okey. Perlahan sahaja. Okey. Boleh kata tengok gegar dah kepala dia, okey dah. Okey. Cara menepuknya adalah di bahagian dia punya pusaran dia ni. Ni. Betul-betul kita letak tangan di atas pusaran dia ni. Okay. Dan tepuk di sini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Bacaannya mudah saja. Pertama, berselawat kepada ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seterusnya berselawat sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan nak banyak tapi jangan sampai beribu. Habis kepala dia beribu. Sebanyak-banyaknya tuan-tuan rasalah 7 ke 11 kali ke 21 kali ke noha, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertanjak, kena buang dulu tanjak baru tepuk kepalanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepuk sambil kemudian selepas selawat baca Fatihah, ayat kursi 3 kul sahaja. Okey, tepuk macam ni. Okey. Kalau saka macam mana? Saka di depan. Pusing. Kalau saka di depan kepala, depan. Kebiasaan saka di depan. Okey. Kalau histeria di tengah. Histeria di tengah. Dia ada tempat-tempat dia. Jangan di belakang. Jangan tuan-puan. Di belakang ni jangan. Ini memori duduk sini. Jangan. Ni nanti benok dia. Nanti jangan. Di sini jangan. Benok dia. Memang benok orang. Kalau kita nak pukul anak kena geram sangat. Jangan nyekeh. Nyekeh tahu tuan-puan. Nyekeh ni macam ni. Jangan di sini. Bahaya ni. Boleh tumpul hafazan dia. Tumpul ingatan dia. Jangan. Di atas ini tuan-puan. Yang seterusnya kena tanya doktor lah. Bahagian pakar kepala ni. Saya hanya beritahu berdasarkan kitab sahaja yang saya belajar. Tuan pada rahmati Allah, ketuk macam ni. Habis ketuk, tiup. Kemudian buat macam tadi kalau histeria. Bermula kepala, mata macam tadi dan juga telinga. Sebelum buat, pastikan asing dulu orang yang histeria ni ke tempat lain. Jangan buat di tempat orang ramai melihat dan sebagainya 2-3. Kena asingkan dahulu baru cepat. Saya setakat ini Alhamdulillah mampu selesaikan kes histeria yang bermula maghrib sampai pukul 10.30 malam. Saya pukul 10.30 malam tu baru saya sampai. Memang banyaklah Tok Bromo ada. Saya kata tak apa, saya uruskan Tok Bromo duduk tepi-tepi belaka dulu. Pertama kita asingkan. Yang kedua kita bahagikan perawat-perawat kita. Engkau ke sana, aku ke sana. Dan saya ambil yang paling berat sekali. Okey. Kemudian tak sampai 10 minit kami selesai menyelesaikan masalah histeria di sekolah. Yang berjam-jam tak selesai tu yang mari perawat yang bersilap, mari perawat yang memeluk pelajar tu tersebut. Kalau kita tahu kaedah ni, mudah sahaja bagi kita. Tuan pada rahmat Allah SWT, that's the point. Itu paling mudah. Okey, 3 itu untuk histeria. Jadi kepala macam tadi, kalau saka biasa di depan. Sebab orang yang, kalau tak percaya tanya orang yang saka, kebiasaannya dia pening kepala di bahagian depan dan dia sakit di bahagian ini. Tak percaya tanya orang saka. Sila mengaku wahai orang yang ada gangguan saka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah ulu hati. Yang ketujuh, tempat bersarangnya jin di dalam tubuh manusia. Yang ketujuh adalah ulu hati. Panah pula bagi saya kau.
Letih kecek. Penat bercakap rupanya. Laju sangat, penat sampai. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketujuh, yang terakhir pada malam ini. Okey, sebenarnya banyak je tempat-tempat bersarang jin, tapi ini 7 tempat yang paling popular, yang paling disukai oleh jin syaitan bersarang di dalam tubuh kita. Dan 7 tempat ini memang selalu akan sakit bagi mereka yang diganggu oleh bangsa jin. Kalau tak percaya, sila mengaku wahai semua orang yang diganggu oleh jin yang pernah kerasukan. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, nombor 7 adalah ulu hati. Ulu hati. Ulu hati dia rasa macam mana? Dia rasa sesak nafas, berdebar tanpa sebab, sakit di dada tanpa sebab yang jelas. Bila cek di hospital, tidak ada penyakit. Doktor pun kata, kamu ni gila ke? Aku dah kata tak ada penyakit, datang lagi. Buang masa aku je. Kadang-kadang doktor kata, ginilah kak. Kalau doktor lembut sikit, dia bagi tahu, ginilah kak. Kak pergi cari ustaz pula dah. Terap ubatan tradisional dah. Dia akan bagi tahu gitu. Ada setengah ustaz pula doktor lagi bagi terus ubat menenang sara ataupun ubat sakit jiwa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ke berapa dah? Yang ketujuh, yang terakhir, ulu hati. Jadi kalau perawat lelaki jangan pandai-pandai nak pegang di dada perempuan, tak boleh. Okey, kalau isteri anda tak apa. Okey? Dia ada mahram dia, ada suami dia, ada mak ayah dia, tak apa nak minta tolong pegang. Okey, hulu pula, di ulu hati. Di mana ulu hati ni berada, tuan-puan? Ada banyak pandangan, ada antara tempat-tempatnya. Saya tunjuk beberapa tempat-tempat. Betul tu ustaz, memang sakit di ulu hati. Ya, sakit hati lain cerita. Ini sakit di ulu hati, memang betul dia sakit. Kalau dia datang, ustaz, saya nak berubat ni. Sakit apa? Sakit hati. Ini saya tak dapat nak, saya takkan rukyah dia. Saya akan dengar apa masalah kak. Saya sakit hati ustaz. Kenapa? Suami saya lah. Kenapa pula dengan suami? Suami datang, dok hati lah. Saya nak berubat. Apa ustaz? Suami saya ni ustaz. Banyaklah dia cerita-cerita masalah suami dia. Bila kita dengar, kita pun selidik. Akhirnya, terbukti bukan salah suami dia, salah dia. Kak ada bukti? Tak ada. Kak ada. Itu prasangka saya. Bila terbukti salah dia, okey, saya pun kata, Kak kena istighfar. Kalau betul pun salah suami, itu tetap suami Kak. Dan salah dia, dosa dia. Tapi Kak jangan buat dosa dengan dia. Kak jangan meninggi suara. Betul dia salah, tapi Kak jangan buat salah. Dia buat salah dengan Kak, Kak jangan buat salah dengan dia. Allah Maha mengadili dosa dan pahala kita semua. Kita bagi tazkiyah tunah, dia pun insaf. Tak boleh rukyah. Sebab itu ada sakit hati. Tapi malam ini kita bukan nak beritahu tentang sakit hati. Ini adalah sakit ulu hati. Ulu hati, tuan-puan. Ulu hati, okey. Antara tempatnya adalah sentiasa sakit di bahagian ini. Mana ulu hati mula? Ada hati tak? Ada hati? Ada. Okey, dia ada hati. Okey. Mana? Sini. Okey. Ini antaranya. Okay. Kalau perempuan, saya tak boleh nak pegang lah. Kecuali saya akan suruh pembantu peruqyah wanita. Jangan risau di sini. Di sini kalau pesakit perempuan datang, okey, memang saya rawat, tapi saya ada pembantu peruqyah wanita. Dan dia juga ada tauliah. Ada pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Ada SKM 3. Dan on the way dapat DKM. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya akan suruh pembantu peruqyah wanita tekan sini. Sini jangan main-main. Jangan main-main. Kena serius tuan-tuan. Okey. Serius sikit. Sini jangan main-main. Kerana sini mak bahaya. Kalau kita tumbuk orang buat macam ni, boleh mati dia tuan-tuan. Ini bahaya. Okey. Kalau kita guna 2 jari pun top. Dengan jarak ini saja mampu membunuh. Dia sesak nafas dah mati. Kalau kena cara baik. Jadi tuan-puan, ini tak boleh main-main. Kita serius sikit. Okey. 1 jari sahaja. Tekan di sini. Sikit je. Kemudian bacalah ayat-ayat hasad. Nak mudah, ulang surah Al-Falaq. Okey. Dan kita akan rasa aliran elektrik.
kebiasaannya. Ataupun dia keluar angin kemudian muntah kebanyakan. Ini yang pertama. Poin yang kedua adalah di bahu dia. Ini tulang bahu dipanggil. Besar tulang bahu mula. Bapuk tulang bahu. Ini tulang bahu. Tulang bahu. 2 jari di bawah tulang bahu. Ini tulang bahu. 2 jari di bawah tulang bahu. Ini tulang bahu. Okey. 2 jari di bawah tulang bahu. Kita letak 2 jari. Dan letak sini. 2 jari. Ukur dia 2 jari di bawah tulang bahu. Letak di sini. Tekan di sini. Dia rasa daging. Bukan rasa tulang, rasa daging. Bacakan. Ada ayat-ayat dia. Antara ayat-ayat asah, Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kalau nak ekstra, kena masuk kelas lah. Okey. Tu. Ayat asah tak boleh tinggal. Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kalau nak ekstra, kena masuk kelas lah. Terutama sekali ayat-ayat hasad wal ain. Terutama sekali ayat-ayat hasad wal ain. Contoh ayat-ayat yang berkaitan. Contohnya saya bagi yang yang famous lah, yang mudah. Contohnya ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub jantung hati, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Biasanya dia akan muntah dah. Itu. Ini tak ada jin ni. Ini tak ada jin ni. Okey. Jin pun takut pada dia ni. Dia pun takut pada jin. Okey. Ini contohnya. Contoh. Okey. Tu. Kemudian tukar balik sebelah ni pula. Okay. Faham lah? Itulah 7 tempat poin besarannya jin di dalam tubuh manusia. Dari mana kita tahu syaitan bersarang di tempat-tempat ni? Ada orang tanya, ustaz tahu mana syaitan duduk 7 tempat ni? Ketika melakukan proses ruqyah, seringkali terjadi rasa sakit dan berat di bahagian-bahagian tersebut. Kalau kita tak tekan pun, kita dengar ayat ruqyah kita lah yang kerasukan ada jin, kita akan rasa sakit di bahagian-bahagian tadi, 7 tempat tadi. Tak percaya? Tanya orang yang kerasukan, orang yang sakit tu. Sila buktikan kepada orang yang menonton yang sakit tu. Baik. Biasanya syaitan yang bersarang di tempat-tempat tersebut, 7 tempat tadi, adalah syaitan di kalangan jin pendamping ataupun khadam, yakni jin yang diundang melalui ilmu tenaga dalam yang kita pelajari, yang kita buat ritualnya, yang kita buat amalan-amalannya, barang-barangannya dengan tujuan tertentulah, bukan tujuan mendapat rahmat Allah SWT. Bagaimana dengan sihir pula? Apakah sama atau berbeza? Kalau sihir biasanya menguasai akal atau organ tubuh yang menjadi target sihirnya. Yang sihir kita akan bicarakan lain masa dalam rancangan yang lain, insya-Allah. Insya-Allah kita akan beritahu tentang kalau jin sihir bersarang di mana. Kita akan beritahu akan datang. Kalau saka pula macam mana. Yang tadi untuk apa? Histeria dan juga jin pendamping dan juga khadam ghaib. Yang datang ataupun yang kita jemput datang ke dalam kehidupan kita. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pakat share lah, buatlah, semoga bermanfaat untuk mereka di luar sana. Dan saya alhamdulillah sudah dapat beberapa jemputan. InsyaAllah kalau pihak sana jemputan tu daripada pelbagai negeri, dia izinkan buat live, kita akan buat live lah. Di Pahang ada, di Kedah ada, di Sarawak ada. Tapi kita tak terima lagi sebab sangat jauh sangat. Sebab kita buat percuma je program ini. Di Kuantan Pahang ada. InsyaAllah kita akan pergi sana. Di Johor pun dah ada, di Penang pun dah ada. InsyaAllah kita akan kongsi dari masa ke semasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak kepada semua yang hadir ni. Tuan-puan, ada 2 buku saya nak sekali lagi. Pertama, Ruqyah Mandiri khusus untuk muslimat. Okey, dan akan dapat free gift 1 kicik asas perubatan Islam Ruqyah Syariah. Dan yang kedua, kitab ini masih ada berbaki sedikit lagi. Ni, kitab ini 1000 halaman. Harga dia RM190, 1080 halaman.
free postage dan akan dapat free gihi ni, sama saja. Siapa ini memang kupasan yang begitu lengkap semua sekali, tak perlu memang kupasan lengkap lah dari A sampai Z. Tuan pada rahmati Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih banyak yang join. Dan yang terakhir sekali, saya nak ambil kesempatan satu lagi, Bushra Box ambil kesempatan, dan ini adalah penjanaan ekonomi kami lah. Kami bergerak, kami membuat rawatan percuma saja memang kita, dan kita tak pernah menetapkan bayaran, percuma saja, dan ada yang beri infak, kita menerimalah infak tersebut. Tapi kita tengok juga kalau keadaan dia susah pun kita terima, kita beri balik, kita sebagai infak dari kami pula. Itu tengok keadaan lah. Dan dengan produk-produk buku-buku inilah menjana ekonomi kami untuk terus bergerak untuk membantu masyarakat di luar sana. Dan kami pun ada tauliah pengiktirafan yang diiktiraf. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, yang terakhir adalah kita melancarkan Bushra Box. Boleh tuan-puan sebelum balik raya haji ni boleh belilah untuk dihadiahkan kepada ibu ayah dan sebagainya, orang yang sakit, kawan-kawan kita, majlis perkahwinan pun boleh. Bushra Box. Bushra maksudnya kegembiraan, box kotak-kotak kegembiraan, kotak yang menggembirakan, kerana di dalamnya ada 4 perkara, 4 elemen. Ni apa panggil? Bam bidara, minyak batu sauda, bidara suti kering, dan minyak kasturi kijang. Di sini ada tata cara nak gunanya, okey, dan maklumat tentang kami. Dan di belakang ni ada fadilat kelebihan 4 produk itu tadi, okey. Dan habis sehingga akhir bulan 6 kita bagi free postage, sehingga habis bulan 6 free postage. Harganya RM90 untuk 4 produk ni. 90 ke 99, jadi nak 99 free postage dan free satu keychain. Itulah setakat yang mana adalah. Itu saja untuk malam ni. Jumpa lagi pada live yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.